Ketika dia berzina itu dia beriman. Tidak akan mencuri seorang pencuri itu. Ketika mana dia nak mencuri itu dia beriman. Tidak akan meminum arak seorang peminum arak itu. Ketika mana dia nak meminum arak itu dia beriman. Maka maksudnya sekarang, apabila seseorang itu melakukan keingkaran, iman dia ada masalah. Maka anasir jahiliyah hari ini, dia mengganggu keimanan ini. Dia menimbulkan syak wasangka kadang-kadang. Dia menimbulkan salah faham dan sebagainya. Jadi itu maksudlah pada saya jahiliyah. Dia menjahilkan kita, seakan-akan kita tak tahu Allah itu Tuhan kita, maka kita buat apa saja yang kita suka. Itulah ada anasir jahiliyah pada saya lah. InsyaAllah saya setelah balik itu dia pandangan Hilal Ashraf. Diana Amir, saya sangat mengagumi pewatakan Diana Amir sekarang. Tuan-tuan semua pelajar-pelajar sekalian, Diana Amir adalah di antara pelajar yang rajin di dalam Usrah Fitrah. Masya Allah. Dan soalan dia juga, mungkin yang tak tahu apa itu Usrah Fitrah. Usrah Fitrah itu adalah sebuah kumpulan usrah yang dianggotai oleh Yad Hamzah, Eliza Hilmi, terbaru Aflin Shauki, siapa lagi? Siapa lagi? Irma Hasmi, ramai lagi Diana Amir dan sebagainya. Okey, sekarang terus pada soalan. Saya bila melihat pewatakan Diana Amir sekarang, Masya Allah, cayak kata orang Kedah. Bukan cayak sebab rupa semata-mata, tetapi kerana budi pekertinya, akhlaknya, lemah lembutnya. Saya pernah sekali Diana, saya nak menunggu flight. So dekat airport tu dia tayang ada satu filem di Astro. Filem zaman bila tak? Saya tengok, macam pernah aku lihat ni nak. Boleh tahan juga dari segi masa tu tak orang lagi kan. Aku tak astagfirullah segala amil punya kan. Terkelip mata tak tahu? Mula lah. Jadi justru para hadirin, para penonton, ada TV Jerah, saya sebut penonton lah ya. Jadi para hadirin dan para penonton nak tahu juga bagaimana, tak adalah secara detail, tetapi tak kala Diana berhijrah, apakah yang menggerakkan hati dan tak menyesal ke meninggalkan dunia itu? Glamour you. Kenapa? Silakan. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada VIP, kepada semua cikgu-cikgu, kepada Tuan Moderator, Tuan Amin Idris, terima kasih banyak. Sebenarnya saya nervous juga, Ustaz Don tak nak baca kan? Pikir PJJ Ustaz, doa jarak jauh. Dan kepada Ustaz Don, kepada Hilal Ashraf sendiri, saya akan favouritekan blog anda selepas ini. Dan kepada semua yang hadir pada malam ini, Alhamdulillah, terima kasih sebab hadir untuk sama-sama menyihatkan rohani, insyaAllah. Ditanya tentang macam mana saya berhijrah kan. Okey, macam yang filem yang Tuan Amin tengok tu, masa tu saya fikir apa tahu, kalau nak buat sesuatu, buat sehabis yang baik. Jadi pelajar yang terbaik, dapat keputusan yang baik. Jadi pelakon, jadilah pelakon yang baik. Jadi diorang bagi watak apa pun, buatlah. Kata pelakon mana boleh nak pilih-pilih sangat watak. Kalau jadi pelakon, diorang bagi watak yang jahat, jadilah sejahat yang mungkin sampai orang benci. Kalau jadi jahat tapi buat baik, tak jadi lakonan tu. Jadi macam itulah cara saya fikir masa tu. Dan cara saya berpakaian pun, walaupun di luar tak adalah sedahsyat itu, tapi saya fikir saya nak jadi sejahat yang mungkin dalam filem tu. Masa tu memang tak ada rasa, yelah, masa tu zaman jahiliah, masa tu tak ada rasa dalam diri kalau saya buat ni Allah akan azab saya macam mana dekat akhirat. Astaghfirullahaladzim. Saya Alhamdulillah. Teruskan Tuan. Saya tak fikir kalau saya buat macam ni, perkara ini akan sampai saya mati pun akan ditayangkan. Saya tak fikir pun perkara tersebut. Saya cuma fikir saya nak berlakon. Dan saya tak fikir tentang apakah efeknya kepada kehidupan saya selepas ini. Kenapa? Macam yang tadi Hilal Ashraf cakap lah, kalau orang yang beriman dia takkan buat macam tu. Dan saya akui,
Saya masa sekolah dulu bukannya saya tak pakai tudung, saya pakai. Saya dekat Johor pakai tudung. Masuk matrikulasi pakai tudung lagi. Keluarga saya di Johor, dan kemudian saya masuk USM di Penang. Mulalah saya berjimbang sebab mak ayah saya jauh. So diorang tak nampak saya pakai tudung ke tak pakai tudung ke, dan saya selama ni kalau saya pakai tudung pun sebab saya tak nak diorang marah kat saya. Saya pakai tudung tapi baju ketat, seluar ketat. Pakai tudung semata-mata sebab kena pakai tudung, mak dengan ayah suruh. Sampailah jauh daripada mak dengan ayah saya dekat universiti tu, lagilah saya rasa yang saya boleh buat keputusan sendiri. Saya mula melibatkan diri dalam kebudayaan pula. Dan makin lama tudung saya makin lama makin sikit. Makin lama makin hilang baju-baju yang panjang-panjang. Makin lama makin hilang tudung saya. Tak jumpa dah. Lepas tu tiba-tiba hilang. Tapi pergi kelas ada. Pergi kelas ada sebab kawan-kawan yang lain semua pakai tudung. Jadi pergi kelas saya pakai. Tapi bila saya pergi kebudayaan saya tak pakai. So macam on off. Macam tu, suka hati je buat saya punya cukup syarat je lah nak pakai tudung tu kan. Dan saya mula melibatkan diri dalam industri seni, makinlah saya Tapi alhamdulillah, sekurang-kurangnya sebelum saya tinggalkan dunia ni, saya kira pada bulan selepas bulan raya pula dah. Selepas kira macam dah puasa, alhamdulillah ada keberkatan bulan puasa itu kan. Lepas tu Syawal, dan bila Syawal tu saya berjumpa dengan seorang sahabat saya. Masa tu kita, walaupun kita jahil macam mana pun, kita sedar tau yang kita hidup ni bertuhan. Fitrah manusia tu ada Allah. Saya tahu, kat sekolah pun saya belajar. Saya tahu kalau saya tak pakai tudung macam mana saya kena azab kelak. Tapi ilmu tu kalau tak amalkan tak guna, tak ada efek pun kat saya. Saya tahu nanti saya akan mati, saya tahu. Tapi saya rasa nantilah bila saya dah kahwin, nantilah baru saya pakai tudung. Ataupun bila saya nak mati, nantilah baru saya pakai tudung. Macam saya tahu je bila saya nak mati kan. So alhamdulillah saya berjumpa dengan sahabat saya. Dan sahabat saya ini pun baru berhijrah juga sebenarnya masa tu, baru mencari Tuhan. Dia jumpa saya, dia menangis jumpa saya. Dia cerita dengan saya tentang bagaimana sehingga kewafatan Nabi Muhammad SAW itu hanya risaukan umat-umatnya, menyebut ummati. Dan sahabat saya menangis cerita tentang perkara itu kepada saya. Dan saya mula-mula saya tak faham lah kenapa dia nangis. Saya cuba nak faham. Bila kawan baik kita menangis, pasti kita nak faham kan kenapa dia nangis kan. Lepas tu saya ada dengar cerita lagi tentang bagaimana semasa kewafatan Nabi Muhammad SAW itu, Allah menyuruh malaikat Israel untuk mengambil nyawa Nabi Muhammad. Ambillah nyawa kekasih aku Muhammad. Dan malaikat Jibril pun tak sanggup nak tengok kekasih Allah kan. Tapi bila malaikat Israel tu mengambil nyawa Nabi Muhammad mengerang kesakitan, cakap sakit sangat. Dia umpama dihiris oleh 300 bilah pedang. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad kata, kalau aku kekasih Allah ini rasa sakit macam ni, macam mana pula dengan umat-umat aku? Aku sendiri rasa sakit macam ni, aku sendiri tak tahan dengan sakit ni. Kalau boleh segala azab kesakitan nak meninggalkan dunia ni biar letak kat bahu aku. Punya sayangnya dan agungnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Dan pada ketika itu saya sedar yang saya sedang menjalankan kehidupan seorang yang bodoh lah. Nabi Muhammad sayang kat kita, lagi-lagi perempuan, diangkat martabatnya, diangkat maruahnya. Tapi saya sendiri yang menjatuhkan maruah saya. Sedangkan Allah dah perintahkan kita untuk jaga maruah kita, jaga kemaluan kita, jaga aurat kita. Dan berapa lama Nabi Muhammad memperjuangkan maruah wanita. Tapi saya sendiri hidup macam saya tak mati. Saya sendiri hidup macam saya tak takut dengan kematian, dan saya tak takut dengan azab yang sebenarnya itu satu realiti yang akan menanti saya kelak. Dan bila saya sedar yang saya ialah seorang yang bodoh pada ketika itu, sebab itulah saya nak jadi seorang yang bijak. Sekurang-kurangnya saya nak
berhijrah, saya nak cuba perbaiki diri dari semasa ke semasa, dan alhamdulillah Allah kuatkan hati saya untuk perbaiki dirilah. Daripada mula-mula hijrah 2 dulu, lepas tu nak betulkan akhlak, nak tambah lagi ilmu. Sebab macam masa saya mula-mula pakai tudung, saya beli tudung, saya pakai salah. Ada bonggol unta, lepas tu seluarnya ketat, stokingnya tak pakai. Banyak salah yang saya buat. So sebenarnya kalau nak hijrah tu pun kena ada ilmu juga. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan kumpulan Usrah Fitrah, dan dalam itu ada banyak jenis ilmu yang mereka ajar daripada awal. Fiqh saya belajar daripada najis, belajar balik semula pasal najis, belajar balik semua Al-Quran daripada nak sebut alif bata. Tak apa, kita orang tak malu, sebab sedangkan solat itu sendiri banyak benda yang dah tak betul dah. Banyak benda yang dah tak ingat. Perbetulkan balik solat, fahamkan balik maksud Al-Fatihah. Dan bila dah faham balik sebenarnya ayat Al-Fatihah itu sendiri mengandungi banyak sangat kira maksud-maksud yang boleh membuatkan kita, kalau kita solat tu kita boleh menangis setiap kali kita solat, kalau kita betul-betul faham maksud ayat Al-Fatihah itu sendiri. Itu baru satu ayat, tapi dalam kita punya solat tu ada banyak perkara yang mengingatkan kita bermunajat kepada Allah. Dan alhamdulillah lah, saya rasa itu satu nikmat yang sangat besar, hidayah yang Allah beri kepada saya tu. Kalau sebelum ni saya hidup, saya tak kisah saya buat salah, saya rasa tak apalah, nantilah saya buat tak tahu je, saya pakai sesuka hati saya. Tapi alhamdulillah sekarang ni sekurang-kurangnya bila kita muhasabah diri, kita ingat apa salah kita, dan kalau kita tahu kita buat salah, kita bertaubat semula. Sebab hijrah itu bukan pada bulan September 2011 itu saja, tapi hari-hari saya nak kena hijrah banyak sangat perkara. Alhamdulillah sekurang-kurangnya Allah bagi peluang untuk saya kembali kepada Allah lah. Alhamdulillah Allah sayang. Wallahualam. Kita berikan tepukan kemudian untuk Diana Amir di atas perkongsian dia. Kita doakan semoga Diana Amir akan terus istiqamah di atas landasan kebenaran. Baik Ustaz Don, saya pernah baca buku oleh Syed Qutub. Dia sebut tentang jahiliah abad ke-21. Padahal dia tulis buku tu tahun 60-an, 50-an. Tapi dia dah tulis buku tentang jahiliah abad ke-21. Dan kita ni dah ramai dah tahu dah, kadang-kadang kita dah jelas dah yang halal dan haram kat depan. Tapi nak hijrah tu, ya Allah, macam-macam alasannya, macam-macam khenanya. Jadi bagaimana Islam memberi garis panduan untuk kita keluar dari kepompong jahiliah ni, Ustaz? Ustaz Dom, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, jangan jawab 30 minit Ni bukan 30 minit Ustaz Don. Warning awal. Anak aku jampi ayah hang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai